Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, bersama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan dua nikmat Allah Taala pada kita, yaitu al-Islam wa al-Iman. Rukun Islam dan rukun iman, dan Islam dan iman adalah sebesar-besar nikmat. Kalau kita milik dunia, setia dunia ni, umur kita 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun, tapi kalau tak ada al-Islam, rugi, tak ada apa sekali. Tapi kalau Islam ada dengan kita, bersama dengan kita, walau sikit, masa sejam, 2 jam, setahun, 2 tahun, 10 tahun, Islam bersama dengan kita, al-iman ada, maka kita boleh apa saja yang Allah Ta'ala beri kepada kita mengikut kanan. Sebab itu kita syukur kepada Allah di atas nikmat al-Islam dan nikmat al-iman. Allah Ta'ala malam ini kita masih sambung lagi dalam hadis kita berkenaan dengan tanya malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain pada al-Islam, ada pula malaikat tanya Nabi al-Iman. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rukun asas kepada al-Iman tu, ni rukun yang mana kita telah pun tahu, di antaranya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari akhirat dan qadar-qadar Allah SWT. Kemudian al-iman, al-iman i'tiqadun wa amalun. Al-iman, iman ni mana i'tiqad, pegangan kita, dan amal. Hakikat mana kata allazi qallallahu bihi al-amal wa yatahaqqaqu bihi ma wa'ada Allahu al-mu'minin. Iman dia, i'tiqad dan amal dia. Nak tahu kata iman kita sungguh tak sungguh, tengok di buah dia, amal dia. Innamal mu'minuna allazina amanu billah. Sesungguhnya orang mukmin tu iaitu mereka yang beriman pada Allah wa rasulihi thumma lam yartabu. Kemudian dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, kemudian pada tu dia tidak syak. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Wajahadu bi amwalihim tu buah dia. Wajahadu ni kena cerah ni. Bermujahadah dengan harta dia dan diri dia fi sabilillah, di atas jalan Allah Ta'ala. Bermujahadah ni banyak jihad. Jihad dalam Islam ni satu amalan anggota. Sebab amalan kita sudah bagi, amalan kita ni terbagi pada 3. Satu, amalan hati. Yang kedua, amalan lidah. Yang ketiga, amalan anggota kita. Amalan hati kita, takut pada Allah, tawakal pada Allah, harap pada Allah. Itu amalan hati belakang tu. Cinta kepada Allah, cinta Allah, cinta Rasul, semua tu amalan hati. Amalan lidah, zikrullah, istighfar, taubat, berdakwah.
Masuklah kan. Dakwah yang pecah lebih pula. Dakwah kepada Allah Ta'ala, dakwah kepada jalan baik, dakwah tu banyak. Kalau pecah tubik, ya tubik cara dakwah pula. Cara berdakwah, mengajar. Sebar agama melalui internet, sebar melalui buku, sebar melalui plakat, sebar melalui rumah ke rumah. Itu masuk dalam cara berdakwah. Amalan lidah belaka tu, istighfar dengan Allah 1 kali pagi, 1 kali petang, hidup dah. Tilawatul Quran, baca Quran 5 ayat sehari, 10 ayat sehari, 1 ayat sehari, sejus sehari, 5 juz sehari, 2 juz. Semua tu duduk dalam amalan belaka. Sebab tu manusia nak sempurna tak sempurna, tengok tujuan amalan dia melalui tolak ke email yang bersih. I'tiqad wa amal. Yakin, tu buat. Sebab tu kita kena bermujahadah, berjihad. Jihad ni banyak pula, jihad mengaji. Kita jangan nampak kata terima jihad ni, terima takut. Orang Yahudi bisa nak menakutkan umat, nak menakutkan manusia, nak menakutkan orang lain, iaitu pergi menakutkan manusia dengan terima jihad. Kalau ni orang bukan Islam dah. Terima jihad ni bukan semata-mata perang. Dia dalam jihad dia terima umum. Kita duduk rumah main ngaji tu panggil jihad sungguh. Kalau tak sungguh tak boleh mari. Kita main semaya kena bersungguh. Bersungguh tu masuk dalam jihad. Tak pandai baca Quran, sungguh kacau baca Quran tu panggil jihad untuk boleh baca Quran. Semua kerja kena berhajat kepada jihad manusia. Itu umum. Kerana kalau kita itu khusus. Saya terdengar orang kecek, tapi bahasa kata bertanggungjawab dalam kita nak beki. Nah, ada satu orang tu, tak sebut nama, tak apa dah. Dia baca ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dia baca satu. Sesungguhnya Allah Taala beli orang mukmin dengan harta dia, daripada harta dia, diri dia dengan syurga. Beradu sekali. Beradu sekali kata dia. Dia fofok dia ni Tuhan beli dengan syurga. Tuhan beli dengan syurga. Kita orang mukmin Allah Taala beli dengan syurga. Kita buat ni. Sedangkan ayat belakang dia tak baca. Sifat orang lagu mana? Tuhan beli dengan syurga. Dia baca sekat tu, lepas tu dia tarik kata. Kalau kelum tak, kelum tu. Tuhan beli dengan syurga. Kalau buat kita, Tuhan beli dengan syurga. Kecil lah tu. Dia lupa baca ayat belakang sebagai sifat yang Allah Ta'ala sifatkan sebagai Allah Ta'ala beli mereka itu dengan syurga, iaitu innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. Orang jalan Allah Tuhan beli. Yuqatiluna fi sabilillah fayuqtaluna wa yaqtuluna wa yuqtaluna. Sama ada yang perang benar, sama ada perang Allah, Allah Ta'ala jamin nak beli dia dengan syurga. Terima yuqatilu, ni nak pergi balik ke lain-lain dah. Kalau sekadar jihad boleh lagi, semua ngaji, semua kapal mati dengan jalan, boleh lagi. Sebab tu benda-benda seperti ni patut kita ingat. Nah, ingat ni apa orang panggil hati-hati dalam kita nak bawa iman kita, amalan kita kepada Allah SWT. Sebab tu kita kena i'tiqad, kita kena beramal di atas i'tiqad kita secara yakin. Nah, moga-moga Allah Taala tu beri balasan ataupun beri jaga kepada kita sebagai ulaika humus shadiqun, orang yang benar. Sebab tu ilmu dapat iman ni, dia nak mari hakikat iman. Orang panggil al-ilmu tariqul iman.
Berilmu sebagai jalan untuk nak dapat iman hak sahih. Ya kena berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Adalah kamu tahu bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebab tu dia tak serupa orang beriman dengan tidak asas kepada ilmu dengan orang beriman dengan dia asas kepada ilmu tak serupa. Dia tubik tak serupa. Dia buat orang tubik tak serupa. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam ayat lain, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Ataupun ayat lain, qul hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ini tak sama. Innama yatazakkaru ulul albab. Sebab tu iman sahih ni fa alaihi bi'ilm. Wa iza arada al-insan, apabila dikehendaki manusia tu imanan akan iman dia sahihan, iman sahih, fa alaihi bi'ilm. Kata dia kena berilmu. Sebab tu malam ni kita kupas sikit di antara ilmu tu gapo kata. Sebelum pada kita nak pergi situ, kita tengok hakikat al-iman. I'tiqad patu amal. Yang mana al-amal bi anwa'. Al-amal ada pecah tubik 3 amalan. Kalau ditanya amalan pecah tubik berapa? 3 amalan. 1 amalul qalb, amalan hati. Yang 2 amalan al-lisan, amalan lidah. Yang 3 amalan al-jawarih, anggota. Amalan jawarih ni banyak. Semaya, puasa, zakat, haji, jihad fi sabilillah, talabul ilmi lillah, wa tijarah, nego, wa ziraah, kocok tanah, hijau kebun, wasina'ah, kele, tangan rungan, apa semua tahqiqan li awamirillah, untuk nak menegakkan ajaran Allah Ta'ala dia kaum ni, mana kena gerak amalan jawab. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia kata kita nak tengok orang juruh tak juruh, nak tengok orang betul tak betul, nak tengok orang kena tak kena di sisi Allah Ta'ala, di kacamata agama Islam, nak tengok orang ni apa kena tak kena, juru tak juru ni, jangan tengok juru semaya saja. Jangan hidup perhati tuju pakaian saja. Mu kena perhati ke apa? Jangan hidup perhati semaya saja, puasa saja, zakat saja. Jangan hidup perhati di janggut saja. Jangan hidup perhati di kan subel saja. Mu kena perhati dia apabila diberi amanah, ia lagu mana dengan amanah. Mu kena perhati dia apabila dia kecek, lagu mana kecek dia, benar ke tak benar. Mu kena tengok muamalah dia dengan orang. Lagu mana muamalah dia dengan orang? Akhlak dia lagu mana? Kena tengok tu. Orang kita dah hari ni duk kena tipu banyak tu, betul tengok rupa luar tu. Rupa luar hak pasal zahir. Kalau nampak orang berjanggut pandai ikut jual ke apa dia? Takut. Lalu ni banyak pasal hidup berupa Islam tapi dalam bukan Islam, na'udzubillah. Sebab tu Sayyidina Umar dia buat satu mikias, satu ukuran dia. Mana kata orang beriman sungguh ni, orang yang mencukupi dalam gerak hidup dia bahawa Islam. Bukan rupa semaya dia. Sebab tu Islam kita kena sepakat, faham bersama kata Islam adalah agama sempurna dah. Kena pakat situ dulu. Kalau tak pakat situ, dia tak rubik. Sebab tu apabila kita nampak gambar Islam lagu tu, maka kita yakin bahawasanya agama Islam sajalah sebagai agama yang sempurna. Sebab agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu iman kita ni, al-iman yazid wa yanqus. Iman kita ni tak syak bahawasanya yang naik turun, naik turun. Sebab apa? Sebab naik tu wa tuqawil iman fayazidu bitta'ah. Dalil yang kata iman ada tambah kurang naik turun ni, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibaca akan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka itu, tambah iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Tambah iman ni satu ukuran dia ni. Mana apa? Apabila dibaca ayat Quran dengan ayat Quran, puasa tambah iman.
Baca ayat surah Al-Asr wal asri, baca masa. Masa kata tak boleh kita hidup rugi masa. Ni tambah email. Wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia duduk dalam kerugian. Illa allazina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang beriman dan orang beramal saleh. Kita lemah hari ni. Ya ada sebab. Lemah nak sedekah, saya duit. Tarak semaya, amanah kurang, zakat tak tubik, banyak benda sia-sia. Benda sia ada tak dosa, tapi sia di masa. Kan? Ki apa? Ki besar sekali, iaitu semaya kita tak khusyuk. Cuba kita tengok dalam surah Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjaya bagi orang mukmin yang mereka semaya khusyuk. Apabila semaya khusyuk, hak lain ni mari harap di semaya khusyuk. Sedekah pun mudah, amalan lain pun mudah, amalan sunat pun yang mari gapo mari mudah. Tak ada benda ngepek banyak, tak ada benda bahari banyak, tak ada benda kecek banyak. Kalau semaya dia khusyuk. Semaya khusyuk ni semaya secara reti baru khusyuk. Sama ada perkataan, sama ada perbuatan, sama ada tingkah laku apa semua kena tengok Rasulullah. Itu panggil semaya khusyuk. Bawa mari situ pak zakat dia tubik. Bawa mari situ pak sedekah yang hidup. Bawa mari situ pak amanah dia tak mungkin, amanah dia molek, jaga amanah. Tak mungkin janji dia. Semaya dia jaga boleh 5 waktu. Kalau semaya dia khusyuk. Kita ada lemah hari ni kerana semaya kita tak khusyuk. Sebab tu dalam nak bawa situ tu kita yakin kata imej setiap orang kita ni daripada saya sendiri yazid wa yanqus. Naik tu, naik tu. Cik kau yang naik tu mesti siap boleh. Siap boleh. Naik. Kalau nampak cerah sikit bila masa, naik boleh. Lepas masa macam tu. Kau macam ikut. Lepas masa macam tu, kan ada temu. Bila masa tu, lagi sejik baca ikut. Orang tak tahu mana pun dia baca. Bila masa, ini naik macam tu. Habis masa ni tak ada. Tambah-tambah kalau duduk main live, main apa ni tak ada. Apa nanti? Auzubillah. Bukan pak kita saja tak. Nabi Arab pun muskilah masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nyanyo dah. Sahabat nyanyo bunyi orang. Molek tapi mahal. ada apa rasa boleh kira dia lagi. Hak tak ada benih email langsung. Allah kita tengok masuk kecil kan. Masa tu api tambah mata tak mutu dia lagi tak mutu. Tapi dulu tak ada. Sebab tu email kita naik tu naik tu kita yang kongwah dan lebih baca nak hari sikit. Doa semua. Amalan tu masjid semua. Amalan kita, amalan hati, amalan lidah, amalan anggota masjid semua. Jalan ke tak? Kalau tak jalan je tu. Sumak darah macam mana tu? Sumak. Kalau lidah tak saya nak sebut nama tu tu sumak. Email kita sumak tu sumak nama. Sumak di tomok kita apa kapal lagu mana tu tubik. Lepas tu nak buat tubik benda tu dia ada ubat dia, mungkin tak ada ubat. Ubat dia melalui kita tafakkur fi khatillah. Ingat pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam nak mentahqiqkan iman kita fa'alaina an nuqimahu satu tasdiqan tsabitan fil qulub an tariqil ilm. Kita nak menentukan ataupun nak tahqiqkan iman kita. Mana kata kita nak tasdiqan tsabitan, kita nak percaya sungguh fil qulub an tariqil ilm. Nak percaya sungguh dengan hati kita ni melalui belajar. Melalui belajar. Dia tak boleh jadi.
cahaya kita dengan tidak belajar. Tak boleh jadi. Nak jadi hakikat iman kita, ya, cahaya belaka kan. Tapi cahaya dengan tak ada ilmu ni, cahaya buat lain. Yang kedua, wa amalan fil qulub, antara tazakkur wa tafakkur. Kita kena buat amalan dalam hati kita ni melalui tazakkur, mikir, wa tafakkur. Ikra, tengok kejadian Tuhan. Wa khasatan fi ayatil illahil qauliyah wal qur'aniyah. Berbagi dari segi ayat-ayat Tuhan melalui qauliyah. Tengok kejadian Allah. Wal qur'aniyah dan qur'aniyah. Ayat Quran. Yang kedua, wa qaulan bil lisan. Banyakkan bikasratil zikr. Kita nak tahqiq iman kita melalui hidup kita tu. Lidah kita tu kena banyak zikir pada Allah. Banyak zikir pada Allah. Kasratul zikr wa qaulul haq, kajian benar-benar. Wa da'watu ila Allah, dakwah pada Allah Taala, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tugas ni kena jalan. Tugas wan nahyu 'anil munkar kena jalan sekali dengan al-amru bil ma'ruf. Orang kita lah ni al-amru bil ma'ruf hidup, wan nahyu 'anil munkar tak hidup. Kerana apa? Wan nahyu 'anil munkar ya bidah. Wal al-amru bil ma'ruf ya tak bidah. Mana suruh semaya tak apa. Semaya lah kau tak apa. Cuba gila ayat awak muka bidah. Sebab Tuhan ni tugas ni kena jalan dua. Al-amru bil ma'ruf kena hidup, wan nahyu 'anil munkar kena hidup. Al-amru bil ma'ruf mudah hidup, wan nahyu 'anil munkar payah hidup. Dia ada sebab. Kalau bahasa kami dia tak kau langsung lah buku wan nahyu 'anil munkar. Dia takut punah hutang. Kalau bahasa krisi takut punah krisi. Kalau sekolah dia takut punah budak. Dia gitu tu lah ni. Dia tak ada kata nak bagi budak melalui lari benda munkar dah. Dia tak lari benda munkar, takut punah budak, takut punah duit kepala budak. Dia takut situ kita. Sebab budak dari sahabat lisen ustaz ada apa? Budak hilang ke lain tak ada. Hilang semaya tak ada kata apa. Tapi kalau budak hilang masuk kelas sudah gegel. Nama pecah demo nama budak ni. Tak boleh dia kata itu tak. 3,000 setahun saya. Budak tak semaya tak apa. Auzubillah. Auzubillah. Sebab tu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wajib pada semua orang Islam. Mulai dari ibu bapa, mulai pada orang dapat amanah atau highway di atas dunia dan semua manusia yang beriman pada Allah wajib al-amru bil ma'ruf, suruh benda baik, wan nahyu 'anil munkar, larang benda munkar. Mastata' pada kuasa kita. Pada kuasa. Pada kuasa. Wa ta'allumul 'ilm wa ta'limihi, ngaji dan belajar. Mengajar dan belajar. Wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Nasihat. Nasihat ni ya berupa mulut, berupa perbuatan. Nasihat dalam Islam dikatakan oleh Quran ni bukan takdiran saja dah. Nasihat ni mana kita kena tunjuk benda baik yang ada pada kita kepada orang lain. Itu panggil nasihat. Sama ada perbuatan kita, sama ada perkataan kita dengan ikhlas pada Allah Ta'ala. Syarat Allah Ta'ala nak terima tawasi nasihat kita di antaranya ikhlas pada Allah, bersih hati. Apa kita doyak bini kita tak akan jadi. Sebab kita tak ada doyak dengan bersih hati, doyak dengan benci. Dia tak baik. Doyak dengan akati. Tu guru doyak ke anak murid, doyak dengan akati. So yang kedua ya doyak dah. Benda dia nak ubah tak boleh. Ustaz tu sendiri nak ubah tak boleh. Lari budak Isa'akak, ustaz curi Isa'akak. Nasihat sama tadi. Dia tak berkat. Supaya pok nasihat anak Isa'akak. Supaya pok suruh anak semaya. Pok tak semaya, pok dia Isa'akak. Dia tak ada. Yang syarat nasihat ni mana kena tunjuk contoh baik kepada orang. Sama orang yang kita nak nasihat tu. Sama ada perkataan, sama ada perbuatan. Bersih hati situ dulu. Baru dia tubik. Kita bawa kedai dalam rumah kat lepas dah. Atau bini. Tak ada mari dengan bersih hati. Mari dengan basuh awak. Mari dengan basuh hati. Coba anak saya kita tak ada.
tak ada berkesan. Cuba juga kat anak. Dia tak serupa dengan kita nasihat melalui tunjuk contoh baik, bersih hati kita melalui nasihat kita, dan kita tunjuk contoh baik. Dia tak serupa dengan kita kata dan nasihat dia melalui akati ataupun murid. Dia tak serupa. Dia tubik tak serupa. Dia polak dia tak serupa. Sebab tu kita dalam nak menyempurnakan kedudukan kita selaku orang beriman ni, selain pada amalan hati kita hidup, amalan lisan kita hidup melalui ilmu, melalui belajar mengaji, watawasi bil haq dan watawasi bis sabr. Dia nasihat benda baik ni saya dah dia sabar nak mari belakang. Sabar nak mari belakang. Nah, dia penting lalu lah. Dia bagi penting banyak. Sebab al-amru bil ma'ruf itu. Banyak setengah-setengah kita tengok dia membawa tugas al-amru bil ma'ruf tinggal nahi munkar. Al-ma'ruf oh ya boleh, munkar tak mari nak bayar. Dia takut gunah tu. Gunah keluar, gunah cek. Setengah-setengah puak, setengah jemaah, setengah apa tu ya tak sih. Kalau sekolah supaya sani. Kalau satu kuat, satu keluar sani. Apa kita yang molek, jahat lagi diri dia. Jahat lebih diri dia. Sebab saya kata innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Molek juga dalam dia boleh. Semua benda baik dia akan hilang. Lalu yang baik hilang yang jahat. Semua yang baik kan, jahat tak ya. Bisa kau depan tak ya. Awal. Bisa kau kepung tak ya. Tapi dia tak masuk sikit. Bila masuk sikit tu, bakal hilang diri. Na'udzubillah. Siapa masa lah kita nak jelaskan, siapa masa lah kita nak menegakkan ajaran Allah SWT di antara dua tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Lalu ni orang Malaysia mula jalan tu kan. Kalau kita nampak kata belum lagi sempurna. Ya kita nak ada mutawad. Kalau tu Mekah mutawad apa pasal hidup jalan tengok tempat-tempat plek-plek ada. Malaysia dia buat cara-cara dia setengah buat tu jalan oleh tempat-tempat pelacung ke apa. Hidup hamak. Mak orang-orang hidup laki bini. Ada bukan laki bini tanya bini lagi, kahwin lagi. Kalau bukan tu baik keluar. Kalau tak tu baik dalam masa 5 minit. Kena. Dia buat lari. Tu lah kita tengok benda yang tidak cara susun ni hak Islam lagi, tapi kalau jalan tugas ni insya-Allah dia benar dia hilang. Dia Islam yang mari sekali dah. Dia Tuhan yang susun dunia, Tuhan susun Islam, Tuhan susun kedudukan manusia. Kalau nak lari suruh yang baik, nak lari dia boleh jahat. Mau dia jalan molek. Kalau dia suruh yang molek saja, anak suruh molek saja, jahat pakai tak tengok. Lewat juga. Tu lagi sekali. Apa anak pasal apa lari lalu. Tengok al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mula pada peringkat pertama keluarga, masyarakat, kampung dan sebagainya. Sampai sini. Tapi cara tegah tu, cara orang panggil cara wan nahyi 'anil munkar tu adalah kita tengok di negeri Turki di hari ni, pakat setengah-setengah orang Islam sendiri tu hidup conti dan hidup tuduh kepada pemimpin negeri Turki katakanlah setengah-setengah kata orang Islam apa hidup gaduh, siapa tak hidup gaduh negara lain. Lalu ni negeri Turki bawa lebih kurang 30 lebih negeri dia panggil buat pantamit untuk nak jaga negara-negara Islam. Turki, kota Saudi buat satu pantamit. Negara sikit lagi negara mana ada orang Islam kena tindak, puan ni kena ambil tanggungjawab. Sama ada dari segi hukuman, dari segi jatuh segala apa kena tolong. Apa Indonesia masuk pantamit juga. Kita tengok di hari ini satu perkembangan baru, tapi kita bakal doa. Tapi dalam hal tu orang Islam dalam negeri Arab sendiri tu kita tuduh apa Turki hidup gaduh orang. Orang ada hak Islam. Ya, Islam cara Islam, tapi dia tak faham. Boleh tak faham apa dia tuduh. Nabi Turki ni banyak zina apa, zina banyak, ada jual tubuh banyak apa, minum arak penuh lagi negeri dia. Kalau hidup gaduh negeri orang. Seperti kita lah, kena hidup gaduh dakwah orang Syiah, orang Melayu pun tak semaya banyak. Subhanallah. Jadi tubik benda-benda lagu tu. Siapa Perdana TV yang bijak sana dia dan dia duduk dengan sama, duduk dengan semaya sama, dia jawab kan. Nabi SAW masa dia
duduk di Mekah. Dia seru orang masuk Islam. Dia tak ada kena sekala habuk hak orang bukan Islam. Sampai akhir dia mau tu minta nak masuk Islam. Tu dia atau lemah Islam. Bukan tak nampak dia mau bukan kita tak kata gomol lah bukan. Dia kata apa waktu dia jual tubuh dalam tu sebab dia tak ada duit. Kita bina ekonomi kuat, kagak kita duit dia bantu dia. Dia tak jual tubuh. Orang pergi kecek dengan dua ni pakai klik dengan hadis. Kalau kita tanya dua sendiri, lagu mana ni kena dudukkan orang ni. Tapi dia tak gaduh dah. Lalu tu klik dengan gitu. Apa yang kata kita tengok Islam ni. Nah, sebab dah kata pakai aja gitu. Nah, sebab tu kalau kita nak tahqiq iman kita pada Allah Taala ni melalui ilmu dan melalui kita tu jalan tugas qaulan bil lisan dan wa amalan bil jawarih, amalan bil jawarih. Kalau kita benar semua hati, kalau kita benar semua dengan lidah kita kata benar tu, maka sudah tentu ya tubik amalan tu iaitu amalan anggota kita. Semaya umpamanya kita kata semaya fardu, salatul jamaah afdal min salatil fardhi 27 darajat. Semaya jemaah lebih afdal, lebih molek daripada semaya seorang diri 27 darajat. Kalau mulut kita kata lagu tu, hati kita percaya semua kata Nabi kecek, dia tak tinggal semaya jemaah. Tak kira dia mau padah tak padah dia kena pergi. Dia mau padah alhamdulillah, dia mau tak padah pun kena pergi. Kita lah ni kalau dari masyarakat kita lah ni kalau kita bayar tak pergi, kita bayar mulut. Keduk toko rumah tak pergi semaya saja. Dengan bel dah PK tak tahu putih, buat pergi semua. 6 minggu pergi pecah PK. Tak pergi. Kalau dia tak padah, tapi kalau dia padah pergi. Jadi apa nama? Lekat sumak di mana? Dia jadi laksuk tak kena ke mana Allah. Sebab tu semaya fardu berjamaah afdal daripada semaya seorang diri 27 curah. Nabi hadis sahih. Ada setengah hadis 23. Pak kita benar dengan lidah, hati kita sungguh dah. Dia tak tubik amalan itu jadi ada sumak di mana? Sumak tujuh hati tak sungguh ke sumak tujuh mulut tak sungguh? Kalau hati sungguh, tubik di mulut sungguh, insya-Allah dia tubik di perbuatan dia. Sebab amalan jawarih ni dia melalui hati dan mulut kita. Sebab tu amal jawarih bi iqamati arkanil Islam. Amalan jawarih ni iaitu menegakkan akan segala rukun Islam. Ya rukun Islam ni ya zahir. Ya hak kena buat. Rukun iman ni ya hak duduk dalam. Kalau kira ke syarat dan rukun lah. Kalau semaya syarat ke apa? Syarat nak semaya, nak semaya, nak bersih, nak cuci, syarat dia. Rukun tu ambil di niat tu sampai sudah. Rukun dalam semaya. Tak dia duduk dalam pertikaian semaya panggil rukun. Duduk luar pertikaian semaya panggil syarat. Sebab tu syarat nak sempurna al-iman yang kena zahir Islam. Dua tu makna kata tidak sempurna Islam kalau tak kemah iman dia. Tak sempurna iman kalau tak zahir Islam. Dua tu bagi sekali. Dia kata mana mai dulu dua tu. Jadi yang telur tu. Mai sekali dua tu. Sebab tu iman kita sempurna, Islam kita pun sempurna sebagai dua nikmat yang tak ada nikmat nak boleh lawan dua. Sebab nikmat ni lah boleh menentukan syurga. Setiap orang. Walau dia mengucap syurga la ilaha 1 minit pun dia dijamin syurga oleh Allah SWT. Tapi kalau dia duduk 70-80 tahun tapi tak ada terima la ilaha Allah, tak terjamin mereka yang dapat rahmat kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Sebab tu apabila kita sudah wa hadza kulluhu yahtajul awalan ila islahul qulub. Sebab tu semua ayat ni mula-mula sekali kita kena ring dua dia itu apa? Baiki hati, islahul qulub. Nah, baiki hati daripada sakit. Hati kita tak sakit. Nah, daripada penyakit-penyakit yang ada pada kita. Kita kalau penyakit zahir ni enggak ada sangat dah. Penyakit hati tak ada dia enggak ada. Penyakit zahir ni sakit mulut, sakit gigi, sakit kepala, sakit perut tak ada. Tapi sakit hati kita tak ada mana. Hati kita sakit kita tak ada mana. Tak ada nak berubah. Tu Allah hidup malam, apa tu bila pula nak rajin.
Bimbing-bimbing takut dia mati kau malah. Sebab tu kita kena cepat-cepat baiki hati kita. Islahul qulub. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu la yanfa'u malun wala banun. Tak, orang panggil tak ada kaedah lah. Harta kita, gapo kita semua illa man atallah bi qalbin salim. Kecuali orang yang jumpa Allah Taala dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Harta kita tengok. Harta, orang milik harta, kita orang milik harta. 100% tu highway kita boleh win dak 10% pada Allah. Kalau ada harta 100 pound, kita boleh win dak wakaf pada Allah Taala 10 pound. Ada dak orang kita? Karena ada 100 rai, wakaf 10 rai pada Allah Taala. Tak berani Allah. In tuqridullaha qardan hasan. Bagi pada Allah Taala. Orang banyak-banyak berfikir benar. Abu Talha, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wakaf telaga, wakaf gapo cukup siap, terutama wakaf. Sebab dalam hidup dia kalau tak wakaf tak senang dia. Wakaf. Sahal Suhail wakaf telaga, Sayyidina Ali wakaf kubur dia. Semua sahabat tak ada orang tak wakaf, orang ada betul tak? Semua dia niat untuk jariah dia. Wakaf. Tu fikir benar. Kalau tak tak, ayat ni mari menentu pada kita yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita haji 10,000, 20,000. Berapa orang yang waktu duit gaji dia untuk Islam setengah. Bukan setengah paruh, sikit. Saya lah tu, saya lah tu. Alhamdulillah takatsur hatta zurtumul maqabir. Bila harta, bila nyawa, bila umur, sehingga mati. Kita nak duduk lagu tu. Jumpa Allah Ta'ala. Bila tengok gambar orang sahabat dengan wakaf dia, Allah, kita dah tak celah mana kita. Saya berlaku. Kata nak jiwa dengan orang ngajar sikit, saya takut goreng misal. Ujian sikit, orang lagi ngajar ni jauh, ujian kata basah pun. Asal kata marah payah, marah panas tak dapat jauh. Jadi satu benda ayah kita gapo. Sebab tu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Nak pakai hati dia. Hati orang hidup. Al-qalbun salim, qalbu mu'min. Hati orang beriman. Nak macam mana kata hati kita salim, hati kita orang mukmin, hati kita benar sungguh. Iaitu ikbalu al-haq. Dia terima di atas benar-benar. Benar-benar ni tak ada benar-benar mereka dalam Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar. Allah ni kalau dia lah. Kita bagi bagi hak Nabi banyak dah kita tengok. Sampai dia nak jamin tak tahu. Guru punya sungguh dah. Allah kami saya tak kenal kita. Semua kita tengok jadi sungguh dah. Saya kecek dah. Kamu nak buat kan pasal nak kamu juga dah. Dia nak demo sungguh kita lalu Nabi tak buat. Apa ni ayat tu. Orang biasa ngaji sekali boleh kata lah. Apa dia sungguh sangat. Tak reti kadang-kadang dia mengaji ke. Tak reti kadang. Kita perlu ya. Sebab tu orang hati bersih ni ikbal ala dia kena timur orang benar-benar. Pas benar-benar ni dia tahu, orang hati dia tahu. Sebab Abu Jahal dia reti Nabi baca Quran. Tapi Allah Taala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kita tahu. Boleh baca kitab, bawa ustaz-ustaz. Ada bawa kita ustaz kita. Terima kasih kata ilmu Allah Taala begini. Tapi kita gelap mata sikit. Cuba ambil sejarah bulan Rabiul Awal tu. Nabi beranak semua dah bulan Rabiul Awal. Kalau mati juga beranak tu duk khilaf lagi. Hidup dalil kata Nabi tu tak boleh kan kita nak mulia sahabat dulu mulia Nabi sendiri. Mulia pada diri dia. Puasa lagi senang. Pak kita tak boleh. Hidup. Gua puasa dengan makan tak kena dah. Apa dah? Apa? Kita duk suki apa yang tak kerti kita lalu. Ikutlah mabuk perekat mana pun.
Orang yang kata benar tu, kalau kita benar-benar bersih hati, iqbalu alal haq, iman benar-benar. Kalau ni nyata lah kau. Ada itu ada ni. Tapi mata baru buat doa ni ngomong ni. Ngomong tak ada sayuti, ngomong tak Ibn Hajar Al-Haytami. Atau Ibn Hajar boleh buat. Tak apalah nak buat, tetapi Witi kata benar tu gapo, tak benar tu. Ada seorang dengan yang lima sendiri, tapi kita nasihat apa kagak kan. Dia kata hidup kita di hari ini boleh buat satu amalan yang tak ada amalan sebelum pada ni, dan siapa dia buat amalan ni lebih daripada sahabat. Pada bawa amalan lagu ni, bawa kata lagu ni bukan orang tak dengar, orang dengar. Buat amalan juk learning lebih pada juk sahabat. Sedangkan Nabi prakkan dah 3 kormi 3 kali korun tu, 3 korun sebab ada orang Muhajirin dengan Ansar. Kita gapo nama nak pergi prakkan kata kita lebih molek pada sahabat. Nampak kata cibih-cibih orang panggil kita ni terlebak dengan benda yang telah digusna oleh Syiah tu banyak. Kalau pasal ngatik malai apa semua tu, pasal ikut Sofi tu, cuma pak kita tak ada krisi tak. Kalau pak rakyat tak krisi itu boroh Nabi mari pak bangun. Lepas tu Nabi nyetak itu tu, pak kita ya tak ada krisi tu, ya tak boleh dia tak suka sikit. Nah tu nak kata iqbal ala haq, tanda sebagai qalbun salim. Yang kedua hubbul haq, masuk kena benar. Nah, wa insyirahu as-sadr lil-Islam, dan dia buka dada untuk nak terima Islam. Yang ketiga ijabatul da'watul iman, terima dakwah daripada untuk nak mendapatkan iman sahih tu kita ijabatul da'wah iman wa hubbul izdiyad minhu, dan kita suka untuk nak menambahkan iman. Ijlis bina nu'min sa'ah, Nabi ni hidup benar. Kecakam dia apa? Ijlis bina. Duk sekejap pun kita pakai tambah email. Ya email nak tambah semua, pecat bet rosak tu. Kalau pakai kerja kuat nak tambah semua. Tambah dengan qiyamul lail, tambah dengan puasa sunat, tambah dengan kawat itu sunat-sunat, rawatib, tambah dengan zikir, tambah dengan baca Quran. Nak tambah semua. Cuba kita tak tambah tu, yang lain masuk. Kalau kita tambah, mungkin kita rosak dia pakai banyak sikit, kalau pakai sehari, kalau kita tambah, dia sampai 2 hari. Kalau boleh pakai sejam, dia tambah, dia pakai sampai 2-3 jam. Kita lah ni nak makan nak kecek, tak boleh, habis. Apa yang rosak? Orang panggil bad siam lah. Bad siam lah kita ni. Padahal aku ada hilang sakit. Kalau pasien terpaksa nak pergi rumah sakit, nak pergi sakit. Pak kita nak masuk rumah sakit sama, nak main dulu. Orang mengajar mana je? Ngaji. Yang balok sudah, ngaji dulu. Patut tak apa tengok. Boh. Kalau ni kita tahu dah. Kalau mengajar pasal mengaruh, pasal apa, tak selalu dengar. Kenapa? Pasal duk nampak fitnah doa tu, selalu dengar. Dia tak dengar, dia tak mengajar. Macam apa? Ada juga yang mata belajar mata singa pun kita nak tak piyah jadi saksi. Allah kalau itu lalu. Ada juga. Baca surat tep-tep ada dengar. Ada dengar agama lah ni. Kami tak piyah jadi saksi. Apa tahu tu itu tak sih agama lah ni. Sebab tu bukan tak sih agama, tak sih bagi kita bui itu kata. Bui gua lain. Cuba bui kalau we hadir. Tak klik makin dengar lah. Kalau fitrah nasihat tak boleh. Apa tu? Sebab tu ijabatul da'wah al-iman wa hubbul izdiyad minhu. Wa sahibul qalbi salim yastajibu li da'watillah. Da'watil iman. Dia nak terima apabila ikut suruh untuk nak tambah iman, dia nak terima. Lalu kita suruh ngaji lah TV, ngaji lah radio, ngaji. Tapi ingat, ngaji dah tu nak belajar pandai. Pandai dari segi kita ikhra. Tak apa tengok dalil-dalil. Ya TV pun jadi juga, bisa jadi pun. Nah, tengok juga TV pun. Ya TV ni ya dua ya. Kalau buat game molek ya molek. Kalau tak molek tak molek. Jadi kufur orang TV ada juga. Nah, sebab tu
Tak kira duk mana, kalau duk jenis kufur orang ni tak lama. Allah Ta'ala tak rela orang duk kufur orang duk gapo orang ni. Sebab orang Islam semua dia tidak kufur orang. Dia ambil pengajaran. Ambil pengajaran, ambil ajaran yang betul dan kena untuk tatbik dan amal dalam harian hidup dia. Walau salah secara mana pun, Nabi sendiri dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, cerak-cerak ada Ubay munafik, Abdullah bin Ubay munafik, cerak-cerak dah. Nabi tak nak zahir lagi dalam nak menentai dia. Siapa anak dia minta nak bunuh, minta izin ke Nabi nak bunuh pak dia, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tanya tengok, buat nanya ke Nabi, buat nanya ke Islam, tapi Nabi tak izin. Ayat lemuknya Rasulullah SAW. Kita pun sepatutnya juga, walau dia mondok lagu mana, kita tidak anggap sebagai seteru dia. Ada peluang nasihat, kita nasihat. Tak kira, untuk apa, untuk guru, untuk mana, kita besar nasihat. Kalau timur setimur, itu kerja kita. Allah Ta'ala. Penting kali, nak royak benar-benar dia tahu kau bumi, benar-benar melalui mengaji kita, belajar kita, insyaAllah Ta'ala. Sebab itu, ijabatul da'wal iman, wa hubbul izdiyad minhu. Kita suka dalam nak menamakan iman kita. Yang keempat, kena tadzakur. Kena banyak mikir. Mikir dengan kauniyah, yakin. Kalau dah mikir, kita kena yakin. Yakin Allah SWT. Wa tara sahibul qalbi salim allazi yatafakkar wa yata'allam. Mikir, mengaji, wa yatazakkar, dan dia ingat. Faqad wasala ila yakin kama bayyana dzalika Rabbuna subhanahu wa ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum. Mikir hak kita, Allah Ta'ala jadi kita. Bagaimana Tuhan jadi? Kita pada setitik iman Allah Ta'ala jadi kita. Paling dekat sekali kita pernah mikir, iaitu diri kita. Berapa minit kita mikir hari kita? Kalau tanya pada kita masing-masing, berapa minit kita mikir hari kita? Untuk nak timur nikmat Allah Ta'ala kita, patut nak syukur pada Allah. Berapa? Kalau kita tak fikir situ, dia tak tumbuk syukur pada Allah. Fikir harta kita celak, apa jelek juga, nampak molek, dia boleh baca. Kalau kita fikir, kita dah segar pergi rumah sakit, tengok orang sakit. Berapa kali kita nak sakit, kita mikir berapa kali, apa orang? Kan kita tengok, dia orang kelik, tak nak fikir apa. Dia tak suka, orang kita tengok, lepas tu mikir kelik, pasal syukur nikmat tu. Itu yang lain, rasa dia, tambah iman dia. Yakin, yakin. Lepas tu, layyinul qulub li zikrillah. Kena melembutkan hati dia dalam nak mengingat Allah. Kita nak mana? Lembut hati kita. Dengar ayat Quran rasa takut, menangis, takut pada Allah Ta'ala. Pergi kubur teriak, takut. Itu orang yang lembut hati. Sebab tu dalam nak melembut hati, di antara hubat dia nya rosak kepala naik atas. Saya naik atas dengan takut, kita makan dia bantu dia rosak kepala dia. Untuk nak melembutkan hati. Dia bagian dari hati dia banyak. Suka, kecek banyak, lalai, main banyak, apa semua. Dia keras hati. Pandai berlembut. Balik berlembut ni nak payah. Dia keras payah. Tapi nak sobat, mungkin kita putus asa dalam nak melembutkan hati kita. Sebab tu kita, kewajipan kita nak melembut sebanyak mungkin hati kita. Dan seterusnya ittiba' Al-Quran was Sunnah. Yang tujuh, kita nak ittiba' Al-Quran was Sunnah. Ada banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri kita selain pada Quran, selain pada Al-Iman, Al-Islam, iaitu Al-Quran was Sunnah. Quran dan Sunnah tu Islam dah. Islam. Sebab tu Al-Imanu billah wajibun 'alal insan. Wajib. Al-Imanu billah, beriman kepada Allah Ta'ala, wajib 'alal insan. Bahwa idza tafakkara al-insanu qalilan, apabila kita mikir, manusia tu mikir sikit, saya jika Allah allazi khalaqahu, dia akan dapat kata bahawasanya Allah sebagai Tuhan dia, Allah sebagai pencipta dia. Qad a'tahu adawatin yata'allamu biha sairul ulum ad-diniyah. Allah Ta'ala beri kepada dia adawat yata'allamu biha sairul ulum. Allah Ta'ala beri apa panggil anggota segala anggota untuk kita kajikan kejadian Allah Ta'ala, sehingga dia tahu kata Tuhan yang jadikan dia. Di antara Allah Ta'ala kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Ta'ala yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kamu tak tahu apa sekarang. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah Ta'ala beri telinga, wal absar, mata, wal afidah, dan hati yang terpakat, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan bersyukur. Aku nak dia mikir ni,
Wa min awwali syukrihi subhanahu an nastakhdima adawatil ilm. Mula-mula sekali kita nak dapat timbul syukur kita pada Allah Ta'ala, kita kena guna segala alat atau hawi kita ni dengan ilmu. Allati wahaba iyaha fil ilmi bihi. Qala Ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Lepas pada itulah Allah Ta'ala wi pada kita bahawa kita boleh tahu semua tu, bahawasanya kita kena tahu lepas ada kita belajar at-tafakkur fil masnu', kita mikir benda yang Tuhan jadi, ya dulu ala ba'd sifat as-sani, sebagai dalil kata bahawasanya adanya kelek tu. Kita mikir terosak. Kita boleh je bukan terosak aja dak. Kita boleh je tahu kata ada lewat terosak. Kita mikir ni mikrofon ni, lewat lagu ni. Bukan kita mikir tadi boleh kena je dak. Boleh tahu kata ada tali, ada putih dak. Bukan sekadar tu. Kita tahu segapa belum ada tu ataupun sebesar-besar yang perlu kita tahu, iaitu ya ada yang buat. Kita tahu kata buku ni, kita tengok buku ni awak. Dah kulit gerah dalam lemah ni apa ni, balik ada isi dalam, ada kertas. Kita tahu hal ni bukan sekadar itu boleh ni. Kalau kita tahu soal lagi, ada lewat tubik buku. Gitu juga Allah SWT yang tidak ada banding isi Allah kepada Allah Ta'ala ni. Mana tu kita dah mikir kejadian tu langit, bumi apa semua melalui alat-alat yang Tuhan kita ni. Kita tahu selepas pada tu iaitu ada Tuhan dia buat, iaitu Allah SWT sebagai Al-Quran. Kalau tak mikir, dia tak mari. Dan kalau mikir saja tak ambil Al-Quran yang mari pandu, tak temu juga. Sebab fok-fok duk kaji halau apa, selama mana dia tak temu ayat Quran yang mari pelakon, dia tak masuk Islam, dia tak tahu. Ngaji biasa radap doktor, berapa kali doktor pun dia jadi bodoh situlah kalau tak temu Quran. Tapi bapak temu Quran, tak ngaji doktor, tak apa. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak nak ngaji doktor, tapi bijak dia dalam kenal Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq. Sebab tu kita syukur pada Allah Taala, Tuhan Quran, Tuhan as-sunnah pada kita, dan kita ambil guna benda-benda yang Allah Taala bagi pada kita tu untuk kita mikir bersama, tafakkur fil masnu', daripada benda yang Tuhan buat jadi ni, supaya kita dapat tubik jawab apa yang sungguh, iaitu as-sani', iaitu Allah SWT sebagai wakil itu sendiri. Dan waktu tubik cakap kita manusia dan sebagainya, dan mudah-mudahan kita lebih lagi yakin keimanan kita pada Allah SWT. Apabila kita yakin, situ yang bagi as-sam'a wa ta'ah tu, dengar dan taat. Faham, lepas tu bica as-sam'a wa ta'ah. Bahasa Arab ya, bahasa Quran tu ya tak serupa dengan bahasa kita. As-sam'a wa ta'ah, dengar, taat. Dalam Islam ni kita dengar, patut taat. Dengar apa? Dengar perintah Tuhan, patut taat. Sudah, tak terkejap banyak. 5 waktu semaya, 5 waktu. Tuhan haram makan babi, haram. Tak ada orang tanya, nak kena haram. Tak. Haram. Haram repo. Tak ada orang kiah banyak, ada orang haram. As-sam'a wa ta'ah, dengar molek bicara, patut taat. Tak sebuah bahasa sini, bahasa sini cia faham. So cia dulu, lepas tu dengar belakang. Caya dulu, ikut caya dulu. Lepas tu main tapis lagi. Semua kita ni. Pak Islam ni dengar bicara, yakin siap, taat. Sebab tu imanlah dapat boleh mengubah cara hidup. Iman ni lah dapat boleh tolak amalan kita bila kena betul dan sebagainya. Apabila tegak iman kita, apabila tegak akidah kita, segala amalan yang di sini semaya khusyuk, sudah semaya khusyuk, itu baiklah, itu baik. InsyaAllah Ta'ala menjadi bimbing kita boleh waktu baik manusia yang iman kuat dan amalan Islam itu sahih. Kita agak situ dah. Apa panggil, kita curah jihad kita, ilmu kita ni, kita usaha untuk baik situ. Kalau tak tu baik situ, akak-akak kaji lah. Isi kita bawa pergi tu kena kedak, dan kita orang menerima isi itu ikhlas kedak. Tu akak-akak kaji. Kalau kita ikhlas sungguh, orang bui ikhlas, kita orang dengar pun ikhlas, insya-Allah yang ada perbezaan, yang ada perubahan.
Nah, itu insyaAllah ta'ala. Apa untuk malam ini jika ada silap salah itu daripada hawa nafsu, itu baik kepada Allah SWT, dan kita sama-sama ambil lah benda-benda yang baik untuk nak tambahkan iman kita kepada Allah SWT. Dan kita masuk pula yang kedua, iaitu al-iman, beriman kepada malaikat. Dalam surat ni saya baca sikit ni. Saya ambil surat ni banyak. Surat al-iman. Al-iman ni ya, al-iman ni ya ada wiasat lah ni. Lalu terjemah tu baik. Ada buku ada situ. Semua ya. Semua. Hari kita buat laksud ngaji halaqah balai satu kan. Apa dia ada program mari lah. Ada mudah ya. Akidah tak ada soal ni. Akidah yang terjemah dah tu baik. Baik ada bahasa Thai ada atau bahasa Jawi. Panggil akidah. Itu akidah. Seperti hari ini ada di kedai di Gunung tak ada. Bahasa Melayu lah. Bahasa Sia tu Jamiah Fatani waktu baik. Jadi suki lagu ni kita buat laksud dalam halaqah juga. Dia lebih dahlia lagi dalam nak kenal siapa dia. Ar-Razzaq lagu mana Ar-Razzaq Allah Taala, Al-Hakim bijak Allah Taala lagu mana ya tadi royah ni. Berarti ambil ilmu baru ni mai pelago-pelago tengok. Didapati soklon dengan Quran. Soklon dengan Asyhadu dulu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.